Kerajaan digesa pertimbang semula fungsi GLC dan GLIC di bawah Parlimen. Sabah puji keputusan Mahkamah Perancis anggap satu kemenangan untuk Malaysia. Muhyiddin kecewa Mahkamah arahkan bayar 1.35 juta ringgit kepada Guan Eng. PAS persoal mekanisme subsidi petrol RON 95 guna sistem padu. Lim Guan Eng kritik Zahid cuba guna banjir sebagai alat politik. PAS bantah program MM2H dakwa kerajaan cuba ancam kuasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Cadangan supaya syarikat milik kerajaan GLC dan syarikat pelaburan milik kerajaan GLIC bertanggungjawab kepada Parlimen dan bukannya kepada Perdana Menteri atau Menteri perlu dipertimbangkan secara serius. Pemerhati Rasuah Malaysia MCW dalam satu kenyataan berkata, ia penting bagi memastikan ketelusan, accountability dan integriti dalam pengurusan harta awam selain untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan campur tangan politik dalam keputusan korporat. Jelasnya GLC dan GLIC yang bertanggungjawab kepada Parlimen akan melalui semakan serta kawal selia yang lebih menyeluruh dan objektif. Selain itu, tambahnya, Parlimen sebagai badan legislatif juga mewakili rakyat secara keseluruhan dan mempunyai kuasa untuk memastikan polisi dan pelaburan oleh GLC dan GLIC adalah demi kebaikan negara, bukannya untuk kepentingan politik atau pihak tertentu. Jelasnya, campur tangan politik sering merugikan syarikat-syarikat itu dari segi prestasi dan kepercayaan pasaran, justru adalah penting membebaskan syarikat terbabit daripada pengaruh politik. Keputusan Mahkamah Agung Perancis baru-baru ini yang menolak sepenuhnya cabaran perundangan berkaitan Sabah yang difalkan oleh individu mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu yang tidak lagi wujud mendapat pujian daripada Sabah. Ketua Menterinya Haji Jin Nur luahkan beliau amat berpuas hati dengan keputusan mahkamah itu. Beliau seterusnya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Uthman Said yang berusaha bersungguh-sungguh bagi membatalkan satu award akhir oleh seorang penimbang tara Sepanyol berhubung Sabah. Azalina menerusi hantaran di laman Facebook semalam menyifatkan keputusan mahkamah itu sebagai kemenangan bersejarah dan penting buat Malaysia. Menurutnya, keputusan itu bermakna asas awal yang membawa kepada award akhir iaitu Malaysia perlu membayar pampasan kira-kira $15 bilion tidak diiktiraf bawah undang-undang Perancis. Azalina menganggap keputusan mahkamah itu sebagai suatu kejayaan penting buat Malaysia kerana percubaan untuk memeras ugut rakyat negara ini telah gagal. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin luah kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkannya membayar ganti rugi 1.35 juta ringgit kepada Lim Guan Eng kerana memfitnah pengerusi DAP itu tahun lalu. Bagaimanapun, Muhyiddin menghormati keputusan itu selepas mahkamah memutuskan Guan Eng berjaya membuktikan kesnya melalui prinsip imbangan kebarangkalian iaitu beban pembuktian bagi proses tuntutan saman sivil. Menerusi kenyataan media di Facebooknya, beliau berkata, bagi mematuhi Mahkamah Pengerusi Perikatan Nasional, ini akan menurunkan kenyataan berkenaan dari akaun Facebook dan media sosialnya yang lain. Beliau turut berkata peguamnya akan merayu untuk keputusan terbabit sambil menganggap jumlah yang ditetapkan adalah terlampau tinggi. Pada 27 Mac 2023, bekas Setiausaha Agung DAP menfalkan saman terhadap Muhyiddin kerana didakwa mengeluarkan 3 kenyataan berunsur fitnah di Facebook berhubung isu pengecualian cukai pada 9, 11 dan 12 Mac 2023.
Guan Eng mendakwa kenyataan fitnah itu juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan LHDN mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan itu sedangkan mereka tidak sepatutnya dikenakan cukai. PAS mempersoalkan keberkesanan mekanisme pemberian subsidi bahan api RON 95 menggunakan MyCard yang akan disemak kelayakannya menerusi pangkalan data utama padu seperti diumumkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pada sidang Dewan Rakyat. Ketua Dewan Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, mekanisme yang akan menggunakan sistem padu itu penuh sanksi kerana sehingga kini tiada bukti sistem tersebut berkesan untuk mengatasi isu pemberian subsidi. Malah tambah ahli Parlimen Al-Usta berkenaan sehingga kini juga langsung tiada kabar berkait simulasi pengujian sistem padu. Dalam pada itu, Afnan Hamimi turut mengingatkan berkenaan kelajuan dan rangkaian internet di luar bandar yang masih lemah iaitu melibatkan lebih 30% daripada penduduk Malaysia yang mana majoritinya orang Melayu. Sehubungan itu, kata beliau, pihaknya khawatir mekanisme tersebut tidak praktikal di luar bandar sekaligus menafikan kelayakan penduduk di kawasan tersebut daripada mendapat subsidi petrol. Pengerusi DAP Lim Guan Eng mengkritik pemimpin UMNO yang menggunakan bencana alam sebagai alat politik terhadap pemimpin parti dalam gabungan kerajaan perpaduan. Ia berikutan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi minggu lalu mengingatkan Lim tentang panggilan telefon pada 2017 apabila Lim dilaporkan meminta pertolongannya untuk bantuan banjir di kawasan Bagan, Pulau Pinang. Lim mengulas perkara itu melalui laman media sosialnya dan berkata Ahmad Zahid tidak seharusnya memanipulasi tragedi itu atau menyalahgunakan panggilan putus asa Lim yang dibuat semasa krisis yang meragut 7 nyawa. Walaupun mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ahmad Zahid menjawab panggilan pada pukul 3.38 pagi, Lim kesal kerana niat baik itu kini digunakan sebagai senjata politik 7 tahun kemudian. Sebelum ini, Lim telah mengeluarkan kenyataan bahawa menteri-menteri UMNO tidak memberi sokongan yang mencukupi ke Pulau Pinang atau kawasan Bagan. PAS Perak bimbang terhadap dua isu yang dilihat memberi ancaman kepada penguasaan Melayu di Malaysia. Memetik laporan daripada Malaysia kini, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata kebimbangan itu adalah desakan supaya kerajaan mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC dan Program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Dakwa Razman, dua program itu adalah usaha pihak tertentu untuk membolehkan masyarakat bukan Melayu memperoleh kekuasaan yang tidak sepatutnya di Malaysia. Menyentuh program MM2H untuk menarik warga asing menetap secara jangka panjang di negara ini, Razman melahirkan kebimbangan PAS yang ia boleh mengakibatkan perubahan dasar yang ketara. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh sistem pendidikan di Malaysia yang didakwanya terancam dengan desakan mengiktiraf UEC. Bagaimanapun, pada tahun lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan kerajaan tiada perancangan untuk mengiktiraf UEC dan pendirian itu dibuat berasaskan dasar pendidikan negara dan peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996. Sekian untuk edisi petang hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.